السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Teman sekali yang saya kasihi sekalian, pegawai tadbir surah Al-Hijrah yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tentang muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita hidup pada saat ini. Dan pada setiap kuliah saya selalu ulang, kita hidup saat ini, waktu ini bukan kehendak kita dan kemahuan kita. Kita hidup saat ini, waktu ini adalah kemahuan Allah, kehendak daripada Allah. Jika dia tidak mahukan kita hidup, maka dia akan mematikan kita. Tetapi dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk hidup. Jadi mudah-mudahan dengan hidup yang Allah bagi kepada kita ini, kita dapat menemui akan titik makrifat, akan titik kasih sayang, akan titik keredaan, nuktah redha itu. Dan kita dapat berada dalam tempat yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, yang Allah hendak hamba-Nya berbuat demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka ini tahu kenapa mereka ini dihidupkan oleh Allah, kenapa mereka dijadikan oleh Allah. Apakah Allah jadikan kita ini hanya untuk makan minum, berjalan, bersukaria, ambil nikmat yang ada dalam dunia ini? Bukan itu tuntutannya. Tetapi sebagai seorang manusia, kita tetap menjalani akan tabiat dan perangai seorang manusia itu. Perlunya makan, minum, berjalan, mengambil keseronokan. Tetapi kita jangan lupa Allah yang memiliki akan segala nikmat yang ada dan yang telah kita ambil. Apabila kita tak melupakan Allah, ingatlah bahawa Allah tak akan lupakan kita. Bila kita tidak meninggalkan Allah dalam semua hal, Allah tidak akan tinggalkan kita. Sebab itu ada ulama menyatakan kepada kita, perkara dan setiap apa yang ada pada kita satu masa akan diragut. Apa yang ada pada kita, kata ulama, akan diragut oleh si peragut. Sebab itu berhati-hati. Nyawa, kata ulama, akan diragut daripada jasad
oleh malaikat maut. Bila? Tak tahu. Bila dia akan ragut? Tak tahu. Sebab dia ragut, dia tak minta izin, tuan-tuan. Dia tak minta izin kita pun. Boleh saya ragut nyawa awak? Dia tak minta izin. Dia akan datang, dia terus dia ragut. Kemudian kata ulama, tubuh badan kita ini akan diragut oleh cacing apabila kita berada dalam liang lahat. Ulat-ulat, cacing, dia akan ragut jasad kita. Tubuh yang kita sayang, yang kita jaga ni, dia akan ragut sikit, sehari demi sehari. Dia akan makan. Dan dia tak minta izin kita pun. Ketiga, harta yang kita tinggalkan akan diragut oleh ahli waris. Waris kita akan ragut harta kita yang kita himpunkan daripada muda sampai sekarang. Dan dia akan ragut satu-satu, dan dia tak tinggal satu pun untuk kita. Dia ragut habis. Yang kita sayangkan masa hidup ni, yang kita pertahankan masa hidup ni, dia ragut semuanya. Ahli waris kita akan ambil semuanya. Dan yang keempat, kata ulama, iaitu amal salah kita. Orang yang pernah kita zalimi akan ragut amal salah kita. Orang yang pernah kita zalim masa hidup ni, dia akan ragut amal salah kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat kelak. Di dunia disegerakan ragut amal saleh kita, iaitu kepada si pengumpat. Orang yang kita umpat, dia akan ragut semuanya. Di akhirat besok ada peragut-peragut yang akan ragut amal saleh kita jika ada. Di sana kita tak boleh bayar hutang kita dengan duit. Kita kena bayar hutang kita dengan amal saleh. Itu pun kalau amal saleh kita ada. Kalau habis semua orang ragut, kita nak bayar dengan apa? Maka jika tak boleh bayar, maka tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berhati-hatilah dengan si peragut ini. Berhati-hatilah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya nak hisap diri saya dengan perkataan Syakik Al-Balkhi. Dia kata 5 perkara, kita mencari 5 perkara dan kita akan menemui pada 5 perkara. Yang pertama, kita cari macam mana nak meninggalkan dosa. Macam mana aku nak tinggalkan dosa ni? Macam mana aku nak tinggalkan kemaksiatan ni? Sama ada dosa itu dosa kita sedar atau dosa yang kita tak sedar. Dosa yang kita telah lupakan atau dosa yang kita ingat. Dosa daripada tubuh badan yang zahir, anggota yang 7 ini, ataupun dosa batin. Kita cuba cari macam mana nak tinggalkan dosa, macam mana nak ada kekuatan itu. Maka seorang awliya diberi kita jalan keluarnya. Maka katanya, cara untuk meninggalkan dosa itu akan kau temui dengan salat duha. Jadi orang yang istiqamah dalam melakukan salat duha, Allah akan berikan dia pertolongan untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Kita akan terfikir, kenapa salat duha? Kenapa salat duha? Cara untuk meninggalkan dosa. Tuan-tuan tengok doa salat duha. Ujung dia, Allahumma atini ma ataita bihi ibadaka salihin.
Ya Allah, bagikan kepadaku, datangkan kepadaku. Bahasa yang mudah faham, doa ni mudah. Ya Allah, kurniakan kepada aku perkara yang telah Engkau kurniakan kepada hamba-Mu yang saleh. Orang yang baik, Allah akan bagi perkara baik. Tetapi kita semayang duha, kita rasa kita nak rezeki harta, duit. Itu yang kita nampak. Tetapi pada mata orang yang hatinya bersih, sakit ni pun rezeki, tuan-tuan. Bukan duit saja rezeki. Bukan boleh makan nasi dagang saja rezeki. Sakit ni rezeki. Kenapa sakit tu rezeki? Sebab kata Nabi, orang yang sakit setiap hari diampunkan 100 dosa dan dikurniakan 100 kebaikan. Dia beri 100 rahmah, diampunkan 100 dosa. Lalu kita tanya, kenapa aku sakit? Sebab Allah sayang kita. Kenapa sakit ini tanda Allah sayang? Sebab masa kita buat dosa, kita terlupa nak istighfar. Kita terlupa nak semayang taubat. Kita qiyamul lail, tuan-tuan, setahun sekali Ramadan. Lepas tu kita akan tinggalkan qiyamul lail. Maka semayang taubat kita bermusim. Semayang hajat kita bermusim. Padahal orang hati yang bersih kepada Allah, dia setiap perkara dan setiap masa berhajat dengan Allah. Sebab dia dah tahu dah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang orang tak sibuk dengan COVID, tuan-tuan. Tapi kalau kita tanya kawan-kawan kita, keluarga dia demam, orang ni demam, orang ni batuk, orang ni. Tetapi orang tak bising macam dulu. Tak ada siapa boleh nak selesaikan masalah ni. Sebenarnya kita kena faham, kita di dalam takdir Allah. Orang mata hati yang bersih, dia sentiasa melihat, ya Allah, jadikan aku sentiasa redha dengan segala hukum Kau, dan hidup aku dalam keadaan aku redha dengan hukum Kau. Dan jika aku mati dengan asbab ini, maka jadikan aku mati dalam keadaan hal aku redha dengan hukum Kau. Barulah kita dapat duduk pada tempat mutmainnah, tuan-tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita redha dengan hukum Allah dan Allah redha kita. Sebab redha birredha. Sebab itu saya azamkan diri saya dan tuan-tuan, sedaya upaya jangan kita tinggalkan solat duha ini. Bukan kita minta rezeki duit semata-mata, nak harta, nak berniaga bagus. Kalau berniaga kita bagus tapi kita jauh dengan Allah, buat apa, tuan-tuan? Rumah kita besar tapi rumah kita sunyi dengan rahmat Allah, buat apa, tuan-tuan? Rumah kita memang 2 tingkat, besar sampai 8 bilik, tetapi sunyi dengan rahmat Allah. Kita duduk rumah tu, hati kita sunyi. Kita duduk rumah tu, kita tak seperti mana bahagia berada dalam rumah yang besar. Sebab itu Nabi pesan dekat kita, la taj'alu buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Sunyi kubur. Bila masa dia akan meriah kubur ni? Bila ada orang mati, tuan-tuan, baru nampak kubur ni ramai orang. Jangan jadi rumah kita macam tu. Jangan jadikan rumah kita macam kubur. Bila ada kematian baru orang ramai. Bila ada kematian baru ada dengar orang baca Quran. Jangan jadikan rumah kita macam kubur. Sebab itu sampai Nabi kata, rumah yang tidak ada rahmat Allah adalah rumah yang tak didatangi tetamu. Tengok rumah kita, berapa lama tetamu tak datang rumah kita? Berapa lama dah? Tetamu tak nak datang rumah kita, tak ziarah kita, berapa lama? Kembalikan
Kita bukan nak rumah besar yang tidak ada rahmat, sunyi dengan rahmat Allah. Kita bukan nak harta banyak tetapi tidak ada barakah. Hati kita sentiasa resah, tak pernah cukup, tak pernah cukup, tak pernah cukup. Dan ada masalah yang tak pernah selesai. Masalah itu, masalah keluarga, masalah kawan, masalah orang khianati kita. Kita harta banyak, tetapi hilangnya keberkatan harta itu. Sebab itu kita minta dengan Allah rezeki-rezeki ni. Rezeki sihat, rezeki dia bagi sakit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kerana masa muda aku dulu, aku terlupa nak taubat. Lupa aku nak istighfar. Sebab dosa aku bukan sikit, banyak ya Allah. Aku kata orang bukan seorang, beribu orang aku kata. Aku zalim orang banyak. Aku terlupa nak istighfar. Itu pun semayang 3 kali, kali 5 waktu baru dapat 15 kali. Dosa aku bukan 15 kali. Dosa aku banyak. Banyak dan terus banyak. Saya tak tinggal salat Ustaz, betul. Tapi yang ujub ni dosa tuan-tuan. Ujub dosa. Saya tak tinggal puasa Ramadan Ustaz, sombong dosa. Saya tak tinggal zakat Ustaz, riya dosa. Dulu kalau kita masa kecil-kecil dulu, handphone tak ada kamera ni tuan-tuan, kita akan nampak bulan Ramadan orang akan tulis nama malam more. Dalam 30 nama ada dah 3 ke 4 nama yang sembunyikan nama dia. Dia kata hamba Allah. Kebanyakan yang lain tulis supaya orang tahu malam ni malam more ni. Sekarang dah alaf baru, moden. Dah tak pakai papan hitam tuan-tuan. Kalau dulu kita tunjukkan pada ahli qaryah yang datang masjid, datang surau. Kalau orang tak datang surau, tak datang masjid, orang tak tahu. Sekarang dah alaf baru. Kita buat ibadah umrah, kita bagi tahu orang. Kita tawaf, bagi tahu orang. Kita sedekah, kita bagi tahu orang. Kita duduk di masjid, bagi tahu orang. Kita baca Quran, kita bagi tahu orang. Tapi kita bersembunyi di sebalik perkataan yang lain. Tapi kita tunjuk kita yang baca Quran. Jadi sekarang jaga. Untuk menghapuskan amalan ini terlalu mudah. Mudah sangat. Kita jangan jadi orang penat. Kita penat buat baik. Kita buat baik dan terus buat baik. Besok kita balik, hilang. Ya Allah, mana amal baik aku? Penat tuan-tuan. Kita penat. Tuan-tuan, zaman ini bukan zaman 30 tahun yang dulu. Tadi petang saya tengok ada satu video tentang tasik yang mula kering sekarang. Saya tak ingat nama dia. Jadi bila tasik ni kering tuan-tuan, mereka jumpa beberapa lorong-lorong. Ada yang jumpa bilik dan jumpa tangga yang boleh turun ke bawah. Rupanya batu tu macam sebuah bangunan. Jadi tasik tu semakin kering dan kering dan kering. Jadi tuan-tuan, masa zaman mutakhirin ini Allah masih hidupkan kita. Dulu kita rasa tak mungkin aku dapat hidup sampai sekarang. Tapi hakikatnya kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, apa kata Syakir Al-Balkhi ni? Kita mencari pelita kubur kita. Semua orang nak kubur dia terang. Tuan-tuan, kalau dalam dunia kita duduk dalam rumah yang gelap, kita resah, gelisah, kita rasa takut. Apatah lagi dalam liang lahat.
Kalau gelap, semua orang takut. Saya takut tuan-tuan kalau kubur saya gelap. Dah lah gelap, sorang-sorang lagi tuan-tuan, dan orang semua tinggalkan kita. Nabi kata 7 langkah saja waris kita dan semua orang tinggalkan kita, datang malaikat yang akan menyoal kita. Terdengar tapak kaki yang tinggalkan kita, sorang tinggalkan kita. Kita mula rasa ketakutan waktu tu. Lepas tu masa talqin itu, semua orang dengarkan orang yang baca talqin Melayu. Wahai fulan bin fulan, jika ada hamba Allah datang yang akan bertanya kamu akan soalan kubur, kamu jangan takut. Kita pesan, talqin Melayu kan, jangan takut, itulah malaikat yang akan datang kepada kamu bertanyakan soalan kubur. Tuan-tuan, apa kata ulama ini dan apa kata awliya ini? Kita akan temui pelita itu dalam salat malam. Tuan-tuan, kalau kita nak kubur kita terang, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Cukuplah kita dah rehat lama dah. Kita dah istirahat lama dah tuan-tuan. Sebenarnya kita yang telah rehat, kita yang tak nak bangun malam. Allah pesan kepada kita setiap minggu kita tetap tak boleh bangun malam. Kita tak mau bersungguh-sungguh tuan-tuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita nak syurga, tapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk meraih jannah Allah. Kita dah terlalu lama rehat. Dah 40 tahun kita rehat, kita tak bangun malam. Kita rehat dan terus rehat. Tuan-tuan, bekerja keraslah kita semua untuk terangkan kubur kita, supaya kat sana kita boleh rehat tuan-tuan. Kat sana di akhirat tempat kita rehat. Di kubur tempat kita rehat. Kat sini jangan rehat banyak. Usahalah. Jangan kita salahkan iman selalu, lemah iman. Kita yang tak nak bersungguh-sungguh. Kita yang nak rehat dan nak terus rehat. Kita takut nanti peragut yang akan ragut nyawa kita datang, yang tak memberi amaran apa-apa pun. Tahu-tahu kita dah ada di kubur. Ini Allah pesan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah, kata Allah, orang yang sibuk dengan urusan dunia, cari harta, cari kemuliaan, nak pangkat, nak nama, cari puluhan tahun dia cari tuan-tuan. Ada yang sampai 60 tahun tak penat lagi kita cari dan terus cari. Ada yang dah 70 tahun terus cari tuan-tuan. Ini Allah sebut dalam Quran, celakalah, kata Allah, sehinggalah orang bawa dia kepada liang lahat sampai saat kematian dia. Tuan-tuan, ingat, jangan kita rasa di sana besok anak-anak boleh tolong kita. Susah tuan-tuan kalau anak-anak sekarang. Mereka juga sibuk dengan dunia mereka. Mereka sibuk dengan keluarga mereka. Masa hidup ni pun mereka tak sempat nak jumpa kita. Masa hidup ni pun mereka tak sempat nak tanya khabar kita. Dalam seminggu kita ada 8 orang anak, 7 orang anak. Berapa orang yang tanya, mak dah makan belum hari ni? Ayah, apa khabar? Setiap minggu. Dan sehingga kan saya pernah jumpa seorang ayah yang setiap minggu telefon anak-anak dia. Saya tanya, bang, kenapa abang telefon anak-anak abang setiap minggu? Dia kata apa? Ustaz, kalau saya tunggu mereka yang telefon saya, mereka tidak akan telefon saya. Saya kena bertanya khabar mereka, Ustaz.
Begitulah. Kalau masa kita hidup ni pun mereka boleh lupakan kita, apatah lagi setelah kita tak ada. Harta kita diambil satu-satu, dia tak tinggalkan pun. Sehinggakan dengan harta yang kita ada ni menjadi asbab mereka berpecah belah dan bergaduh sesama adik-beradik dengan sebab harta yang kita tinggalkan. Maka teranglah kubur kita. Selain kita baca surah Al-Mulk setiap malam, guru saya pesan tuan-tuan, dia tahu kami murid-murid yang lemah. Dia kata apa? Lepas semayang isyak, semayanglah sunat witir 3 rakaat. Kalau kamu rasa kamu memang tak boleh nak bangun malam. Itu bagi orang yang tak mampu nak bangun malam pukul 3, pukul 4. Walaupun ada satu rahsia yang dirahsiakan oleh Allah pada 2/3 malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ada perkara yang dirahsiakan oleh Allah. Siapa yang selalu bangun malam bermunajat kepada Allah, maka akan dinyatakan oleh Allah rahsia itu. Mereka akan dapat kornia itu. Mereka akan dapat habuan itu. Mereka akan dapat bahagian itu. Sama-samalah tuan-tuan, saya dan tuan-tuan sama-sama usaha. Sungguh-sungguh kita. Biar kita jadi orang yang bersungguh-sungguh. Kita tak dapat nak jihad lawan orang kafir di medan fisabilillah, tapi lawanlah musuh yang ada dalam diri kita ni sungguh-sungguh. Nafsu kita yang malas, yang nak rehat sepanjang masa. Sampai bila kita nak rehat tuan-tuan? Sampai bila? Kita ni banyak rehat sebenarnya. Semua orang tahu kita berada akhir zaman. Keadaan di sekeliling kita ni menunjukkan tentang alam ni dah mula rosak. Alam ni dah mula rosak. Bukan bumi saja yang rosak, tetapi manusia telah mula rosak. Sedikit, 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 sedikit dan sedikit. Jadi berusahalah, saya khususnya, isteri saya, anak-anak saya, semualah usahalah ke arah untuk kita munajat kepada Allah. Kita mengadu dengan Allah. Siapa kita? Kalau kita lemah, pukul 2, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kita bangun, kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku begini, begini, begini. Ya Allah, aku masih lemah untuk berbuat kebaikan kepada Engkau. Ya Allah, aku takut besok kubur aku gelap. Terangkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, hari ini mungkin Allah tak nak dengar suara kita sebab kita orang banyak salah. Malam ni kita bangun, mungkin Allah tak nak dengar suara kita kerana kita ni banyak dosa. Malam ni kita bangun, kita panggil nama Allah, mungkin Allah tak nak dengar suara kita sebab kita ni banyak lalai. Kita dah lupakan Allah lama dah. Waktu kita nak sesuatu, baru kita pergi kepada dia. Waktu kita berhajat kepada dia, barulah kita nak hampir dengan dia. Waktu kita perlukan dia, barulah kita nak dekat dengan dia. Tapi bila hajat kita dah dapat, kita lari. Bila keperluan kita dah dipenuhi, kita lari dan kita jauh, jauh, jauh dan terus jauh dengan Allah. Mungkin malam pertama Allah tak nak dengar suara kita. Usaha lagi, jangan putus asa. Mungkin malam esok, malam lusa, seminggu, sebulan, kita merayu dengan Allah dan terus merayu dan terus merayu. Satu hari Allah akan memandang wajah kita
dengan pandangan kasih dan sayang. Tuan-tuan, yang ketiga, kita mencari jawapan untuk malaikat Munkar dan Nakir. Kita akan temui di dalam membaca Al-Quran orang yang tak tinggalkan Quran, dia akan mudah untuk jawab soalan kubur. Saya tanya diri saya, dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dah berapa lama dah kita tak pegang mushaf Al-Quran? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan, berapa lama dah kita tak peluk mushaf Al-Quran? Saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan, berapa lamakah kita tak dapat memandang akan Al-Quran? Al-Quran ini hebat. Antara perkara yang kita pandang mendapat rahmat Allah, 3 perkara kata Nabi. 1, Nabi kata Quran. Ada orang kata, Ustaz, saya tak mampu baca Quran, saya tak boleh baca Quran, saya tak reti baca Quran. Walaupun kita orang Islam, tapi kita boleh baca handphone tuan-tuan, kita boleh baca WhatsApp, tapi kita tak boleh baca Quran. Kita orang Islam. Dan antara yang akan ditanya besok dalam kubur ialah tentang Quran. Kita tanya diri kita, berapa lama dah kita tak pegang mushaf Al-Quran ini? Kita tak pegang, kita tak cium macam mana kita kecil-kecil dulu. Kita tak letak atas kepala macam kita kecil-kecil dulu tuan-tuan. Kan kita pergi belajar mengaji, kita belajar, kita ambil Quran letak atas kepala, kita akan tinggikan Quran, kita akan peluk Quran, kita akan pegang dan kita jaga Al-Quran sungguh-sungguh. Rasanya berbeza tuan-tuan, baca Al-Quran dengan mushaf dengan baca Al-Quran dengan telefon. Cukup berbeza. Kita membaca Quran, kita pakai handphone, dengan kita pegang mushaf Al-Quran ini, rasanya amat berbeza. Itu antara kelebihan Al-Quran. Kita tak pandai baca, tapi kita tengok kita telah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang kita tengok sahaja mendapat rahmat, iaitu Baitullahil Haram. Kita tak mampu nak tawaf, ramai orang sampai menangis kita, ya Allah, aku nak tawaf tapi orang ramai ni, ya Allah, aku tak mampu, ya Arhamar Rahimin, sebab aku sakit lutut, ya Allah. Kan, ya Allah, ya Allah. Kita lalu tengok Baitullah, kita tengok dan terus tengok Baitullah. Ada orang yang dia dapat tengok Baitullah, kawan-kawan, sekarang ni bila Ramadan ada live sembahyang tarawih, kita tengok nampak Baitullah, ya Allah, rindunya Baitullah, ya Allah. Dah lama aku tak tengok Baitullah secara hadapan, ya Allah, ya Allah. Ketika itu datang rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang ketiga iaitu melihat akan ibu bapa, wajah ibu bapa kita dengan pandangan kasih. Malam ni saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan yang mana masih ada ibu bapa, pergilah tengok mereka. Jangan tunggu mereka panggil tuan-tuan. Sesibuk mana pun kita, mereka adalah 2 helai pintu syurga kita. Sehelai pintu bapa dan sehelai pintu ibu. Jagalah 2 helai pintu ini, 2 daun pintu ini. Jangan kita biarkan salah satu daripada pintu ini. Siapa yang masih ada mak, masih ada ayah, tengoklah mereka.
Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Walau macam mana pun mereka tetap ibu kita. Walaupun ibu kita tak salat. Ada orang ngadu dengan saya, tuan-tuan, ibunya dah hampir 60 tahun dan ada umur yang 60 tahun, Ustaz. Ibu saya tak salat, Ustaz. Ibu saya tak pernah salat, Ustaz. Macam mana saya nak buat, Ustaz? Saya kata saya tak tahu nak buat apa. Tapi mengadulah dengan Allah. Ya Allah, ibu yang melahirkan aku, umurnya 60 lebih masih tidak salat, ya Allah. Dengan kasih sayang kau, kurniakan salat atasnya. Tuan-tuan, kita masing-masing dah berumur. Saya dah berumur dan tuan-tuan telah berumur. Kita akan lalu satu masa dipanggil masa sunyi. Kita rasa sunyi sangat. Kita rasa rumah kita sunyi, kosong. Kita rasa kita ada anak ramai, tapi kita sunyi, tuan-tuan. Kita sunyi. Bila anak-anak kita dah mula balik, kita mula rasa sihat sikit. Kita rasa seronok. Begitulah. Tuan-tuan, besok di jannah Allah, kita masuk syurga. Tapi kita tengok mak kita tak ada. Kita tengok ayah kita tak ada. Kita tengok abang kita tak ada. Kita tengok kakak kita tak ada. Kita akan rasa sunyi, tuan-tuan, dalam syurga. Walaupun banyak bidadari, tapi kita tetap sunyi. Nanti kita akan tanya, ya Allah, mak aku mana? Kita akan tanya, ya Allah, ayah aku mana? Ya Allah, kakak aku mana? Ya Allah, abang aku mana? Ya Allah, adik aku mana? Kita akan tanya. Sebab kita akan rasa sunyi, tuan-tuan. Walaupun kita duduk dalam syurga Allah, kita akan terus rasa sunyi dan rasa sunyi. Tiap-tiap hari kita bercakap dengan Allah. Kita jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolonglah selamatkan mereka. Mereka tu mak aku, ya Rasulullah. Mereka tu ayah aku. Mereka tu adik kandung aku. Mereka tu kakak aku. Mereka tu abang aku. Aku masuk syurga, tapi nikmat itu aku tak dapat, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata aulia ini? Yang keempat, kita mencari cara meniti sirat dengan cepat. Titi sirat ni susah, tuan-tuan. Susah. Ada riwayat mengatakan mendaki 1000 tahun, datang 1000 tahun, turun 1000 tahun. Maknanya nak ceritanya susah. Sirat ni susah. Titian sirat ni susah. Jadi apa kata awliya illah? Kita akan temui dalam puasa dan sedekah. Kita cubalah. Ada jalan puasa, kita kuat puasa, kita puasalah. Kalau tak kuat, kita kurangkan makan. Ataupun apa kata ulama, puasa pada makna bahasanya tahan nafsu ni, tahan imsak. Jadi kita tahan nafsu kita. Kita cuba tahan nafsu yang tak nak buat baik dengan Allah. Tuan-tuan, malam ni saya, tuan-tuan, kita jumpa malam ni bukan atas sebab kalau tuan-tuan nak ilmu, tuan-tuan tak dapat ilmu, tuan-tuan, sebab saya bukan orang pandai. Tuan-tuan nak dapat ilmu, tuan-tuan tak akan dapat ilmu, sebab tuan-tuan mustahil akan dapat ilmu daripada si bodoh. Tak akan dapat ilmu daripada si bodoh. Kita kalau tuan-tuan nak dapat ilmu daripada si bodoh, mustahil. Tuan-tuan nak dapat ilmu daripada si alim. Sebab saya bukan si alim tu, sebab saya si bodoh. Jadi kita jumpa malam ni, kita berhimpun dalam rumah dia, kita duduk sama-sama, kita luangkan masa dengan menyebut nama dia.
Daripada awal sampai habis kita tak lepas nama Allah. Nama Allah, kita sebut nama Sayyidina Muhammad. Atas dasar kita sayangkan Allah. Sebab apa kita sayang Allah? Sebab Allah sayang kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita dapat duduk dalam majlis zikir ini, mudah-mudahan kita besok dapat senang untuk meniti titian sirat. Lama tuan-tuan, dalam dunia ni kalau jam dekat jalan pun kita dah kenapa jam, kenapa sangkut jalan, kenapa ni tak sampai. Tak sampai. Kat sana seksanya terlalu seksa tuan-tuan, terlalu seksa. Terlalu azab. Di akhirat ini terlalu azab. Sebab itu kita berusahalah untuk kita berpuasa. Azamlah tuan-tuan, kalau boleh mana puasa kita yang muda-muda dulu tak habis, kita cubalah habiskan puasa kita. Kita cuba bayar balik puasa kita. Masa zaman kita belasan tahun, mungkin ada salah kot. Sebab masa tu kita pun tak tahu. Kita tagih rahmat Allah. Zaman kita muda-muda dulu, kan? Kita qada lah puasa kita, qada dan terus qada. Mudah-mudahan mana tahu kok mati. Zaman ni zaman orang mati muda tuan-tuan. Bila kita tengok kawan-kawan kita pergi semua muda-muda. Jadi bila dalam keadaan kita sedang berusaha untuk memohon ampun kepada Allah, Allah ambil kita. Mudah-mudahan kita dapat jadi orang baik. Kemudian apa kata awliya, sedekah. Kita cubalah. Kita cuba buat baik. Cubalah tuan-tuan buat baik. Guru saya dulu, abah saya lah guru saya, abah lah yang didik saya, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Orang lama kenal almarhum ni. Dia memang setiap kali kalau dia bawa saya pergi masjid, dia akan bagi saya duit shilling. Masuk tabung. Dan sampailah almarhum ini tuan-tuan nak meninggal dunia, dia tetap bersedekah. Saya tak tahu tuan-tuan, selepas dia meninggal, saya jumpa orang yang dia selalu tolong. Bukan orang Melayu tuan-tuan. Orang Cina datang jumpa saya. Awak tahu tak, dia kata, masa Haji hidup, dia selalu tolong saya. Saya tak ada wang dia kasih. Tak ada orang macam dia kata. Orang India datang jumpa saya tuan-tuan, bukan orang Islam. Mereka datang jumpa saya, bagi tahu kebaikan-kebaikan yang dia buat masa hidupnya. Ginilah tuan-tuan, kita bukan, jangan tunggu kita kaya kita nak sedekah tuan-tuan. Jangan tunggu kita kaya. Kita masukkan dalam tabung surau, RM1 cukup. Cukuplah. Ya Allah, RM1 ni kalau sebulan RM30. Ya Allah, kau bagi aku 3,000 sebulan ya Allah. Aku habiskan semua untuk dunia. Satu pun aku tak boleh bagi engkau balik ya Arhamar Rahimin. RM30, kalau 3,000 ni rasanya berapa persen? 0.1 tak sampai, tak ada 10% pun. Kita lupa yang masih Allah bagi 3,000 sebulan ini kehendak dia. Apa ramai orang yang Allah dah tarik kerja. Berapa ramai orang yang Allah bankruptkan bisnesnya. Berapa ramai yang Allah tarik balik nikmat itu. Tuan-tuan, kita bukan nak harta banyak tapi berkat. Kita bukan nak duit banyak tapi berkat. Jadi minta keberkatan. Bila berkat, dia tak banyak tapi dia cukup. Dia cukup dan terus cukup. Tadi nak datang, saya bersembang dengan Din dalam kereta. Saya kata, jangan risau pasal rezeki, tapi risaulah pasal berkat. Jangan risau sebab rezeki ini telah dijamin oleh Allah, tapi risau tentang keberkatan itu, tentang berkat ini. Kalau kita risau tentang rezeki tapi kita terlupa tentang berkat, ada rezeki yang Allah bagi kepada kita, kita tak pernah rasa cukup.
Kita rasa tak cukup dan terus tak cukup. Kita seolah-olah seperti mana orang fakir walaupun kita kaya. Kita kaya tapi kita macam si fakir yang tak pernah rasa cukup. Biarlah kita ada rezeki tetapi kita ada keberkatan. Jangan kita ada rezeki tapi diangkat keberkatan. InsyaAllah tuan-tuan, saya sembang dengan Din tadi. Dia kata, orang kata saya bodoh tuan-tuan. Hampir 9-10 orang nak belanja saya pergi umrah tapi saya tolak. Daripada syarikat umrah individu, ajak saya pergi umrah, nak bayar suami isteri. Tapi saya kata saya tak nak. Orang kata ustaz bodoh, dia kata. Peluang bukan selalu ada, dia kata. Saya tak pandang tentang umrah tuan-tuan. Dalam 10 orang, saya terima 1 orang. Bagaimana perasaan yang 9 orang lagi? Siapa nak jawab? 10 orang tawar kakak saya pergi umrah. Bukan ekonomi seat tuan-tuan. Biasalah kan? Semua saya tolak. Minta maaf. Kalau ada rezeki saya akan pergi pakai duit saya. Orang kata ustaz bodoh. Saya kata memang saya bodoh. Bodoh saya. Saya kata kalau saya terima 1 daripada 10 dan yang 9 tu tahu saya pergi dengan kebaikan yang seorang ni, mereka akan kecil hati. Kenapa Ustaz tak terima daripada saya? Kenapa Ustaz terima dari dia? Tuan-tuan, Nabi tak suka kecilkan hati orang. Nabi tak ajar macam tu. Jadi saya jawab dengan keluarga saya untuk selamatkan semua orang. Ada rezeki, insya-Allah kita akan tengok Baitullah. Ada rezeki insya-Allah sampai ketentuan Allah, kita akan jumpa Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Jangan risau. Jangan risau. Takdir Allah ini benar. Tapi ikutlah jalan yang betul. Apa yang Nabi dah buat, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang kelima, kita mencari cara nak dapat naungan arasy Allah. Macam mana besok nak dapat naungan arasy Allah? Maka kata aulia illah, dia kata apa? Dia kata khalwatlah, bersunyi-sunyilah dengan Allah. Ambil satu masa tuan-tuan, kita dengan Allah aja. Orang yang bersunyi-sunyi dengan Allah, menangis kerana takutkan Allah, sampai satu masa, ada masa kita dengan Allah khusus tuan-tuan. Isteri kita tak ganggu kita, anak kita tak ganggu kita. Kita berdua-duaan dengan Allah, berdua-dua dengan Allah. Kita lepaskan kerja kita tuan-tuan, kita lepaskan urusan berniaga kita, kita lepaskan seluruh urusan dunia kita. Kita duduk, tak kisahlah malam ke siang ke, tuan-tuan bagi masa. Saya bagi masa, tuan-tuan bagi masa. Tuan-tuan, kita duduk, ustaz nak buat apa khalwat ni? Nak buat apa? Tak kisahlah, tuan-tuan nak semayang ke, tuan-tuan nak baca Quran ke, tuan-tuan nak munajat ke, tuan-tuan nak tafakur ke, tuan-tuan buat. Berhubunglah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru kami dulu dia pesan, kalau kamu nak tahu hubungan kamu dengan Allah, khalwatlah. Kamu duduk sorang-sorang, kamu khalwat, kamu rasa apa hubungan kamu dengan Allah. Kita tuan-tuan,
Kalau kita duduk dengan orang yang kita sayang, kita rasa penat tak? Orang tu kita sayang sangat. Kan? Kita tak rasa penat kan? Kalau dia cakap tu kita dengar seronok sangat. Kan? Orang ni kita sayang sangat. Memang kita sayang. Bila setiap butir perkataannya kita akan dengar sungguh Allah kita, sebab kita sayang dia. Tuan-tuan, apa perasaan kita sewaktu kita khalwat bersunyi-sunyi dengan Allah? Guru kami dulu, dia bagi tahu, kalau kamu nak tahu antara kamu dengan Allah, jawapannya semasa kamu khalwat, dia kata. Kalau kamu rasa dengan Allah kamu penat, rupanya kamu jauh dengan Allah. Kalau sedang kamu sebut nama dia, kamu panggil nama dia, kamu rasa tak suka, kamu rasa mengantuk, kamu sedang jauh dengan Allah. Ketika kamu berdua-duaan dengan dia, kamu rasa tak seronok, itu tandanya kamu sedang jauh dengan Allah. Tuan-tuan, kita ukurlah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita tak dapat rasa hubungan itu, maka bersedihlah. Tuan-tuan cubalah malam ni, malam Khamis, mungkin besok kerja, kita tak mampu nak cuba. Kita cuba malam hari cuti. Terengganu cuti Jumaat, Sabtu. Malam Jumaat, malam yang terbaik tuan-tuan. Malam terbaik. Kita cubalah ukur hubungan aku dengan Allah. Kita mula duduk, tak sampai 5 minit, kita mula dah rasa penat. Bersedihlah. Kita mengadulah dengan Allah, ya Allah, jauhnya aku dengan kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kenapa aku rasa macam ni ya Allah? Seolah-olah aku rasa tak suka dengan kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ketika aku panggil namamu, aku tak rasa apa-apa ya Arhamar Rahimin. Aku rasa mengantuk, aku rasa penat. Ya Allah, siapa aku pada pandangan kau ya Arhamar Rahimin? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, kalau dapat buat setiap minggu, tuan-tuan nanti tuan-tuan rasalah. Tuan-tuan rasa sendiri. Ilmu ni kalau jadi dengar saja, dia jadi halwa telinga. Halwa ni, orang Melayu panggil halwa, orang Arab panggil halwa ni manis. Seronok dengar. Jangan jadi manis telinga tuan-tuan, biar jadi manis roh. Macam mana nak dapat manis roh? Amalkan. Kita buat dan terus buat. InsyaAllah dapat seminggu sekali dulu. Seminggu sekali kita ukur hubungan kita dengan Allah. Aku ni jauh ke dekat dengan dia? Ketika kita mula hampir dengan dia tuan-tuan, ketika itu apa yang kita minta cepat dapat. Apa yang kita minta cepat dapat. Kadang-kadang tak sempat minta dah dapat. Sebab kita dah mula dekat dengan dia. Kadang-kadang orang tanya, kenapa saya minta dah lama tak dapat? Tanya hubungan kita dengan Allah. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan tolong doakan saya, isteri, anak-anak saya, keluarga saya, cucu saya. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik. Baik pada pandangan Allah, bukan baik pada pandangan manusia. Pada pandangan manusia saya boleh berlakon, sebab saya bukan orang baik, saya masih jahat. Saya tak boleh buang lagi ujub, riak, kibir. Saya tak boleh buang banyak benda, saya tak boleh buang. Sifat-sifat mazmumah yang ada dalam batin saya tak boleh nak buang lagi. Kadang ada pemarah,
Masih marah lagi kadang-kadang. Bawa kereta orang hon, marah lagi. Rupanya aku ni ustaz jahat rupanya. Aku ni jahat lagi rupanya. Tengok kita baik tuan-tuan. Dah kuliah sana, dah mengajar kadang mengajar sebulan hampir penuh tuan-tuan. Mengajar. Tapi sekali Allah uji kita. Kau nak tahu kau ni baik ke jahat? Orang hon kita tuan-tuan. Berasa apa dalam hati kita? Rasa nak marah ke? Berasa benda? Rupanya aku ni jahat lagi. Cuma kita rasa kita baik. Kita rasa kita baik. Rupa aku ni jahat lagi. Yang kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah kita yang di ADC ni. Doa dan terus doa tuan-tuan. Sebab hajat saya, biarlah sebelum saya tutup mata, madrasah ni dapat diselesaikan. Kenapa Ustaz cakap macam ni? Ustaz nak raih simpati ke? Tak, saya tak ada minta simpati manusia. Jadi bulan sebenarnya anak saya, murid saya, kerap sangat mimpi saya mati ke. Jadi kita tak tahu kadang-kadang kawan baca Quran mimpi mereka kadang-kadang betul. Tapi saya minta dulu dengan Allah, ya Allah, biarlah saya dapat selesaikan perkara yang patut diselesaikan dalam urusan dunia ni. Nak pamit tak apalah. Biar selesai dulu. Biar selesai. Sebab apa? Sebab di edisi ni amanah daripada orang. Perkara yang paling kita takut adalah menerima amanah dan kita tak dapat selesaikan amanah itu. Takut besok kat sana Allah tanya, kenapa kau terima? Takut saya tak boleh jawab. Tuan-tuan tolong doa mudah-mudahan kita dapat selesaikan madrasah kita. Dan surau kita hampir 60% dah selesai. Kalau tuan-tuan lalu-lalu tu dah banyak dah selesai sebenarnya. Tuan-tuan tolong doa. Sambil tuan-tuan lalu tu tak nak singgah pun tak apa. Tuan-tuan lalu tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, kabulkan hajat orang yang berada dalam madrasah. Supaya madrasah ni selesai. Tuan angkat tangan je. Tak sempat singgah lah. Ada orang beritahu saya, Ustaz, saya dah lalu Ustaz, tapi tak sempat singgah. Tak apa. Sambil dalam kereta, tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, mudahkanlah urusan Darul Atiq Dakwah Center. Selesaikanlah semua apa yang sedang mereka buat dalam rahmat Engkau ya Arhamar Rahimin. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang baik ya Allah. Jadikan isteri kami isteri yang baik ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik ya Allah. Jadikan seluruh menantu kami dan cucu kami mereka di kalangan orang baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kehadratmu ya Arhamar Rahimin. Peliharalah kami daripada segala fitnah akhir zaman ini ya Allah. Kami tak kuat untuk menghadapinya ya Arhamar Rahimin. Kurniakan atas kami kekuatan ya Allah, agar kami tidak jatuh sesat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami salah, tolonglah betulkan kami ya Allah. Ya Allah, jika kami masih banyak dosa yang kami lupa untuk bertaubat kepada Engkau ya Allah, ampunkanlah sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika kami mula jauh dengan Engkau ya Allah, kami mula lalai kepada Engkau ya Allah, ingatkan kami semula ya Allah. Ingatlah kami semula ya Allah. Panggillah kami semula ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan kami terus dalam kelalaian.
Jangan Engkau biarkan kami terus jauh dengan rahmat Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mengaku kami lemah. Kuatkan kami, ya Allah, dalam untuk kami berbuat taat kepada Engkau dan berbuat baik kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dalam keadaan sekarang kami tak sihat, ya Allah. Isteri kami tak sihat, ya Allah. Anak-anak kami tak sihat, ya Allah. Cucu kami tak sihat, ya Allah. Sihatkanlah mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan kesihatan yang Kau berikan kepada kami menjadi asbab, dan mudah-mudahan menjadi asbab untuk kami kuat buat baik, untuk dapat kami kuat jadi orang baik, untuk kami kuat berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.